Yang pertama sekali kita nak bercerita tentang hari ini dinyatakan di dalam Free Malaysia Today bahawa Rafizi berdepan dengan saman fitnah. Tarikh akhir surat tuntutan saman bahawa Presiden Sapura Syahril Samsudin telah menuntut mohon maaf daripada Naib Presiden PKR Rafizi Ramli dengan menghantar surat pada hari ini, satu surat kerana Rafizi dikatakan memfitnah Sapura dengan menyatakan kenyataan dan juga statement yang tidak benar mengenai Syahril Samsudin. Okey, saya bacakan. Naib Presiden PKR Rafizi Ramli berdepan saman fitnah berhubung kenyataannya semasa berbalah dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak mengenai masalah keuangan Sapura Berhad. Satu surat tuntutan maaf dihantar kepada Rafizi, antara lain surat itu menuntut 3 artikel yang didakwa berunsur fitnah terhadap Presiden Kumpulan dan Ketua Eksekutif Sapura Syahril Samsudin ditarik balik, dia kata. Okey. Tarikh akhir yang diberikan kepada Rafizi untuk memenuhi tuntutan itu adalah tamat pada hari Selasa lepas dan peguam Syahril dijangka untuk memfailkan saman fitnah di mahkamah. Dengan dakwaan Rafizi bahawa pemegang saham majoriti Sapura yang dipimpin oleh Syahril memperolehi sejumlah 1.33 bilion dengan 1.1 bilion merupakan gaji dan selebihnya bayaran lain dan dividen. Rafizi mendakwa bayaran itu adalah 3 kali ganda nilai dividen syarikat itu sebanyak 440 juta yang dibayar kepada pemegang saham lain. Peguam Syahril bagaimanapun menafikan Syahril menerima imbuhan 1.1 bilion ringgit. Surat tuntutan kepada Rafizi menjelaskan jumlah keseluruhan imbuhan yang diperoleh Syahril antara 2013 dan 2021 adalah 486 juta dan ia diberikan setelah beliau mencapai dan memenuhi petunjuk prestasi utama atau KPI. Perkara ini diketahui umum tambahnya. Menurut surat itu lagi, imbuhan yang dibayar kepada semua pengarah eksekutif Sapura termasuk Syahril adalah berdasarkan keuntungan operasi yang mencerminkan prestasi pengurusan sebenar. Laporan tahunan bagi Tempoh tersebut juga menunjukkan keuntungan selepas cukai Sapura dan kepentingan minoriti tidak termasuk susut nilai atau rosot nilai berjumlah 4.74 bilion berbanding hasil 66.27 bilion. Syahril juga bersetuju satu perjanjian pinjaman dikenakan ke atas saham pegangannya di Sapura dan diri sendiri berhubung kemudahan bernilai 18 bilion yang diberikan kepada syarikat itu. Selain itu, dia kata, selain itu, beliau memainkan peranan dalam suntikan 530 juta ke dalam syarikat energi ketika isu terbitan hak pada 2019. Tindakan beliau bersetuju dengan perjanjian-perjanjian yang dikenakan ke atasnya itu membuktikan komitmen Syahril kepada syarikat dan bukannya individu yang memperkayakan diri sendiri dengan mengorbankan Sapura seperti yang dicadangkan oleh artikel-artikel tersebut, menurut peguam. Syahril juga menyanggah dakwaan Rafizi bahawa gaji dan bonus beliau diikat pada harga saham Sapura. Ikatan itu didakwa menyebabkan Sapura tergesa-gesa membina projek di serata dunia tanpa mengira sama ada boleh dilaksana dan menanggung hutang yang banyak. Harga saham tidak menjadi sebahagian daripada petunjuk prestasi utama yang memberi kesan kepada imbuhan pengarah-pengarah eksekutif menurut surat tuntutan. Surat itu menjelaskan bahawa pengarah-pengarah eksekutif Sapura dibayar berdasarkan prestasi tahunan sebelumnya dan juga satu plan insentif jangka panjang yang turut diguna pakai bagi 100 kaki tangan Sapura berprestasi tinggi yang lain. Okey, dia ada dua contention dekat sini. Ada dua isu, kalau sepaham saya lah, mungkin ada isu yang lain yang dibawa dekat sini, tetapi dua isu yang dibawakan oleh Sapura atau Presiden Sapura Syahril Samsudin ini. Yang pertama, dia mendakwa bahawa dia tidak menerima gaji 1.1 bilion sebagaimana yang didakwa. Itu yang pertama. Sebaliknya, dia kata bahawa dia memang menerima 480 lebih juta, tetapi itu hasil daripada komitmen beliau dan sebagainya, hasil daripada adalah yang dia nyatakan senarai dia. Dan yang kedua, dia kata bahawa adalah satu benda yang tidak benar, keuntungan Sapura itu berdasarkan kepada bidaan. Kerana dia kata menurut dakwaan, kalau sebetulnya saya ingat dalam kenyataan Rafizi, bahawa harga Sapura saham dia akan meningkat apabila terdapat bidaan. So dia menggunakan bidaan itu, dia menggunakan kontrak yang dia menang itu hasil daripada bidaan-bidaan yang dibuat untuk meningkatkan saham. So daripada situ bila dapat keuntungan, maka pemegang saham terbesar antaranya Syahril Samsudin mendapat laba daripada situ. Itu menurut dakwaan yang dinyatakan. Jadi dia kata itu tidak benar. Ini berdasarkan kepada petunjuk KPI dan sebagainya. Okey. Now, bagaimana cara kita nak address? Saya tak nak komen buat sama ada kenyataan itu benar atau tidak. Yang ini biar mereka settle di dalam mahkamah, biar mereka selesaikan sendiri dalam mahkamah. Namun begitu, kita sebagai individu, so kalau kita berhadapan dengan orang saman fitnah kita sebegini, atau kita sendiri nak buat saman fitnah,
So apa perkara yang kita kena lihat dahulu? Yang pertama sekali perkara kita kena lihat, kalau kita katalah seseorang membuat kenyataan, dia kena ada satu penyataan, bukan kenyataan, ada satu penyataan, dan kedua penyataan itu hendaklah dibuat secara terbuka. Maksudnya sama ada bertulis ataupun di dalam social media ataupun di dalam ucapan orang ramai, maksudnya secara terbuka. Kalau dibuat dekat rumah seorang-seorang dia cakap, itu tak adalah, atau kita dua cakap, itu tak kira fitnah. Ada orang tanya saya, saya nak saman budak tu. Kenapa? Sebab dia fitnah aku. Dia cakap apa? Dia cakap benda tak betul. Ada orang lain dengar tak? Tak ada, kami berdua je. Kalau berdua je tak kira fitnah, tuan-tuan. Sebab korang dua, itu perbincangan. Tetapi percakapan itu dicakapkan di halayak ramai, sama ada WhatsApp ke, ceramah umum ke, dalam social media ke, dalam surat khabar ke, dan ada dia punya saksi-saksi yang mendengar. Okay, itu yang kedua. Ketiga, menjatuhkan reputasi. Menjatuhkan reputasi. Kalau perkara itu tidak menjatuhkan reputasi, so itu tidak dikira sebagai saman fitnah, kan. Contohnya dia kata apa orang kata, dia menyatakan sesuatu yang benar tentang dia. Contohnya dia kata CA ni seorang yang kacak lah. Jadi apa yang fitnahnya kat situ, memang dia seorang yang kacak. Ataupun dia memang kaki dia dia kaki kudung sebelah. CA ni kaki kudung sebelah lah. Kita tak boleh kata sama fitnah, memang dia kudung sebelah, kan. Kita tak boleh kata macam tu. Dan kenyataan itu tak akhir sekali mestilah kenyataan tidak benar. Okey, jadi bolehlah disaman orang itu. So, apa defense yang boleh dibawa oleh Rafizi ataupun orang yang kena saman? Defendant, apa yang defend yang dia boleh bawa? Dia mesti dibawa, dipanggil the statement of fact. The statement of fact. Maksudnya, kenyataan yang dibuat itu adalah kenyataan fakta. So, dia kena buktikan bahawa kenyataan itu adalah kenyataan fakta. Itu yang dia kena bawa. Apabila kenyataan itu kenyataan fakta, maka dakwaan itu adalah tidak benar. So, apa tugas Rafizi di dalam hal ini adalah bukanlah menawan, tapi untuk nak menang kes ini, dia hanya kena buktikan bahawa kenyataan yang dibuat, yang didakwa sebagai tidak benar itu adalah benar. Itu saja tugas beliau. Ataupun kalau dia rasa macam tak boleh nak buktikan, maka dia hendaklah menulis surat memohon maaf secara terbuka, mengatakan kenyataan itu sebenarnya tidak benar. Okey? Dan saya dia memohon maaf lah. So kalau tidak benar, kalau tak, bawa mahkamah, kena dibuktikan di mahkamah. So Rafizi kena datang dengan bukti, dengan kajian dan sebagainya, untuk menyatakan perkara itu adalah benar-benar berlaku. Okey. Itu yang paling penting kalau kita nak faham, supaya tuan-tuan, penonton saya ni, saya suka educatekan. Saya suka educatekan penonton saya supaya penonton kita ni bijak. Bukan macam-macam dan jekom-jekom yang selalu bermain-main, main sentimen bangsa, agama, fizikal orang. Itu semua jekom-jekom bodoh. Bagi saya tak perlu nak dipedulikan diorang ni. Tetapi yang penting sekali adalah nak lihat bagaimana perkara ini daripada sudut undang-undang ni. Kemudian yang baru ini, habis dekat situ, habis settle cerita tu.